إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Jalan kembali, ya, sebagaimana kita lahir, ya, sebagaimana awal kita dilahirkan, haruslah kita ini paham, menyadari dan mengerti semasa kita lahir dahulu, ya, ketahuilah, ya, kembali itu, ya, sama dengan datang. Kembali kepada Allah, datang kepada Allah. Datangnya dari Allah, nanti kembali lagi kepada Allah lagi. Datang sama kembali itu sama, ya, datang kembali, cuma beza penyebutannya saja. Nah, ketahuilah semasa kita lahir dulu, tengok waktu kita lahir dulu macam mana. Ini nanti kita akan paham di pertengahan, ya. Waktu kita lahir ini bersih, nah. Waktu masih baby, masih lahir, kita ini bersih, nak. Tak ada makan apa-apa kan? Bersih kan? Sehat, sempurna, tak ada dosa kan? Ada tak budak-budak kecil itu? Baby itu ada tak buat dosa? Allah mengatakan anak bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, bersih, suci, tak ada dosa. Jadi kita nih kembali lagi kepada Allah, ya, balik lagi kepada Allah, mesti seperti bayi juga. Mesti keadaan kita ini suci, bersih, fitrah, baru boleh kembali kepada Allah. Ini, ya, kalau kita paham, kalau kita ketahui bahwasanya kita tu dulu lahir bersih, suci, fitrah, nak kembali kepada Allah, kenalah, haruslah, hendaklah bersih, suci, sempurna, ya, barulah boleh kembali, barulah Allah menerima kita ini. Nah, waktu kita lahir nih, waktu kita lahir ke dunia nih, ada jasad, ada ruh kan? Waktu kita lahir nih, ada jasad, ada ruh, ruh dengan jasad-jasadnya sekali. Waktu kita lahir nih, bukan ruh saja yang keluar kan? Bukan ruh saja yang lahir kan? Ada jasad. Besok kita nak kembali kepada Allah, mesti ruh dengan jasad juga, puan. Ya puan ya. Jangan ruh saja kembali kepada Allah. Sebab waktu lahir, ruh dengan jasad. Nak kembali pun, ruh dengan jasad juga. Barulah sempurna kembalinya kepada Allah. Barulah sempurna. Inna lillah wa inna lillah ilaihi raji'un. Ingat ini ya. Membersihkan diri kita zahir dan batin, diri zahir, diri batin kita, sentiasalah hendaklah kita membersihkannya. Seperti di surat Al-Baqarah, ya. Ya Allah sudah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 222. Allah suka, Allah nak, Allah kasih kepada sesiapa yang selalu mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Jadi kalau nak kembali kepada Allah, ingatlah sewaktu kita lahir. Tak ada kekotoran satu sedikit pun, tak ada dosa sedikit pun, ya. Mulailah membersihkan diri zahir kita, ya, pandangan zahir kita, pendengaran zahir kita, ucapan zahir kita, pemikiran zahir kita, hati zahir kita, rasa zahir kita. Hendaklah bersih sebersih-bersihnya. Barulah Allah menerima kita, ya. Wal billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun kita ni dizahirkan Allah Ta'ala. Adapun kita dizahirkan Allah Ta'ala dan sudah pun dizahirkan Allah Ta'ala ke alam fana ni, dunia ni, ke dunia ni, mengembalikan amanah Allah ni kembali kepada Allah. Sesiapa yang dizahirkan dan sudah pun dizahirkan mengembalikan amanah Allah kembali kepada Allah. Itulah tugas kita, yang mana kita diciptakan Allah menjadi khalifatullah, menuju insan kamil, insan yang sempurna. Sebab masa kita dilahirkan, masa kita dizahirkan tu sempurna, fitrah, suci. Maka hendaklah apa-apa yang zahir pada kita, amanah yang ada pada kita ni, mesti kembali kepada hak Allah kembali. Sesiapa yang tidak mengembalikan amanah Allah kembali kepada Allah, maka merugilah dia selama dia ada di dunia ni. Jadi orang-orang yang merugi selama hidupnya, selama dijadikan Allah manusia, dia tidak faham ke mana dia hendak kembali. Apa tugas dia? Apa tugas dia di dunia ni? Yang mana tugas kita tak ada lain untuk beribadah kepada Allah. Hanya kita dicipta Allah hanya untuk beribadah kepada Allah sahaja. Kalau di hakikat mengembalikan hak Allah kembali kepada Allah, mengembalikan amanah Allah kembali kepada Allah. Jadi kita ni dizahirkan, diadakan dari yang tak ada kepada tak ada kembali. Yang apa-apa mulanya kita ni tak ada, kembali tak ada lagi. Jadi roh itu sebelum dibagi jasad, kan tak ada jasad kita ni, tapi sudah bernama. Awal mulanya keadaan kita tu, diri batin kita ni tak zahir kalau tidak dibagi jasad. Masih ada roh sahaja, tak zahir, tak wujud. Dia masih nama sahaja, masih roh saja, alam jabarut. Pergilah ke alam bapa, alam misal, sampailah ke alam rahim, ke alam ibu. Masa di alam rahim itulah, masa kita di alam rahim itulah dia ambil kesaksian roh kita tadi. Ini masa yang sudah berlalu. Masa ini masa yang sudah berlalu. Ketika itu diambil persaksian roh tadi. Dan kita sudah pun disaksikan, sudah diambil persaksiannya. Maka dibagilah roh ini jasad. Boleh zahir yang bernama tadi ni, yang sudah bernama tadi, dibagilah af'alnya, jasad. Sempurnalah Adam ni, asal kejadian. Yang mana Adam ni tiada, kembali tiada. Dulu kan kita ni tiada. Ayah dengan mak aja. Ayah dengan mak saja ada kan? Kudrat iradat Allah, maka adalah kita ni diadakan. Kita ni diadakan, dizahirkan, diwujudkan, ditajalikan. Dan ini sudah berlalu. Tidak ada tajalli lagi. Tidak ada wujud lagi, tidak ada nyata lagi. Kerana apa? Sudah pun wujud,
sudah pun ada, sudah pun dizahirkan, sudah pun dinyatakan, maka nyatalah. Inilah tugas kita, mengembalikan diri kepada empunya diri. Jadi ketahuilah bahwasanya ada yang memiliki diri kita ini. Sentiasalah kita dalam pengetahuan, dalam kepahaman bahwasanya ada yang menguasai diri kita. Yang mana empunya diri kita ni nak kita ni kembali kepadanya. Ketahuilah, pahamilah bahwasanya empunya diri kita ni nakkan kita kembali kepadanya kembali. Itu tugas kita. Maksudnya bagi pinjam je. Pinjam pun tidak. Kalau dibagi pinjam, ini boleh tak kembali. Pinjam boleh pulang, boleh tidak. Ini mesti kembali. Haknya kembali kepada empunya diri kembali. Apapun caranya, kita mesti kembalikan hak Allah kembali kepada dirinya kembali. Sebab di dalam Al-Quran kan, akulah tempat sebaik-baiknya tempat kembali. Akulah sebaik-baik tempat kembali. Ini 4 perkaranya. Ini 4 perkaranya. Kepada yang tak mengenali tempat kembalinya, kepada sesiapa yang tidak mengenali tempat kembalinya, dia tidak akan boleh kembali. Bagaikan hewan yang mati. Sia-sialah hidup jadi manusia. Sia-sialah hidup yang berpuluh tahun tak tahu jalan kembali kepada empunya diri. Tercari-carilah terus. Kemana aku nak pergi? Kepada siapa aku kembali? Kepada siapa diri ini nak kembali? Tak tahu jalan. Apa yang dibuat selama hidup ni tak tahu. Mengaku Islam tapi tak tahu Islam. Mengaku Islam tak faham Islam. Tak tahu apa-apa. Tengok orang Islam, kita kata kita Islam. Tengok orang sembahyang, kita kata kita sembahyang. Tengok orang puasa, kita puasa. Tengok orang bayar zakat, kita pun sama. Ada duit, tengok orang pergi haji, kita pun pergi haji. Tapi apa yang kita buat tu kita tak faham. Kita tak tahu, ikut-ikut sajalah. Apalah jadinya diri kita ni yang udah usia, yang udah umur. Tak tahu ke mana kita pergi. Apa yang kita buat kita tak faham, kita tak tahu. Dah lama kita hidup. Macam haiwan lah. Haiwan makan, kita pun makan. Haiwan tidur, kita pun tidur. Haiwan berkahwin, kita pun berkahwin. Tak tahu Tuhan. Kalau tak tahu Tuhan tu masih okey lagi. Tak tahu diri. Kalau haiwan tu ada akal dia, ada rasa dia, ada nafsu dia, ada keinginan dia, dia tak akan kembali ke Tuhannya. Tapi haiwan tu tak ada diri. Jiwa dia ada, nyawa dia ada, tapi roh dia tak ada. Haiwan tak ada roh. Itu yang dia tak boleh kembali ke Tuhannya. Dia semata-mata diciptakan untuk menolong manusia menjadi manusia yang sempurna. Adapun lain daripada manusia ini untuk kemaslahatan manusia. Alam ni diciptakan untuk manusia. Bukan dicipta alam ni untuk dimakan. Apa-apa yang ada alam ni diciptakan untuk kesempurnaan manusia, untuk menjadikan manusia yang sebenar-benar manusia. Yang ada sekarang ni, apa-apa alam ni semua, selain manusia, dimakannya, dirosakkannya.
Haiwan tu kan ada nyawanya, ada nafsunya, ada keinginannya, ada akalnya. Apa perbezaan dengan manusia ni, haiwan ni? Perbezaannya di mana? Jangan kata haiwan ni tak ada akal. Jangan kata haiwan ni tak ada rasa. Haiwan, dia tahu mana perempuan, mana lelaki. Tak tahu kah? Haiwan tak tahu tengok mana perempuan, mana lelaki, mana jantan, mana betina. Tu yang dia boleh kahwin tu. Kalau dia tak ada akal, tak ada rasa, mungkin jantan dengan jantan pun ditibai dia juga. Tak. Haiwan, dia tak kahwin dengan lelaki dah. Jantan tu tak cari jantan. Yang betina tak nak kahwin dengan yang betina. Itu kan dia ada rasa. Dia boleh merasa. Dia boleh berfikir. Dia berakal. Mengapa manusia tak gunakan akalnya? Mengapa manusia tak merasakan? Mengapa manusia tak berfikir? Haiwan, mana yang boleh merusakkan badannya, mana yang boleh merusakkan jasadnya, mana yang boleh merusakkan hatinya, mana yang boleh merusakkan pikirannya. Dia tak makan. Haiwan tak pilih makan kah? Maknanya kan ada akal haiwan tu. Tahu bukan makanan dia. Ini makanan ni boleh mematikan aku, boleh merosakkan aku, boleh menyakitkan aku. Dia pilih-pilih makan. Kenapa manusia ni dia tak pandai memilih makan? Dia tak pandai cari apa yang boleh dimakannya. Sampai haiwan pun dimakannya juga. Salahkah makan haiwan ni? Tak salah. Di zaman dulu kala belum ada sayur, belum ada buah-buahan yang banyak macam sekarang ni, memang orang makan haiwan. Sebab apa? Itu yang ada. Mana ada orang tanam padi, tanam buah segar, sayur ini semua banyak kan? Alam ni banyak, kaya, bagus. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan kan? Nampak keledai-keledai dimakan, nampak kuda-kuda dimakan, nampak unta-unta dimakan. Apa yang nampak? Boleh dimakan. Nah, setelah adanya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukum sudah pun diberlakukan. Maka Allah membagi atau menzahirkan contoh suri tauladan uswatun hasanah untuk manusia ni boleh sempurna. Bezakan antara enam baik dan buruk. Iya. Hakim. Ya. Dia kata hakim. Ada hukum di surat Al-Maidah yang mana pada hari ini sudah pun kucukupkan, sudah kusempurnakan hukum kepada kamu, sudah kucukupkan segalanya untuk kamu, sudah ditetapkan hukum kepada kamu, dan Allah sudah reda Islam sebagai agama, Islam sebagai pegangan, Islam sebagai keyakinan, Islam sebagai tatanan hidup kita. Dan agama yang diridai Allah, Islam, yang diridai Allah, yang disuka Allah. Jangan guna agama yang lain, tapi jangan bermusuh kepada agama yang lain. Allah tak suruh kita membenci agama lain. Allah tak suruh kita untuk mengkeji agama yang lain. Bukan suruh berperang, bukan suruh bermusuh. Tak ada Allah suruh bermusuh kita dengan agama yang lain. Mereka itu semua saudara kita, boleh tolong kita, boleh bantu kita berbaik-baik. Macam Nasrani, Yahudi, Majusi. Kalau orang sekarang Hindu, Buddha, Nasrani, itu semua diakui oleh Allah, bukan musuh.
bukan boleh mengkeji. Kenapa kita yang Islam ni suka mengkeji? Wah, itu salah, itu musuh, itu tak elok, tak baik. Dengan kita mengkeji, dengan kita bermusuh tu, kita sudah keluar daripada Islam. Islam bukan agama yang mengkeji. Islam bukan agama yang menyalah-nyalahkan. Islam bukan agama yang suka berperang. Oh, kita dituduh orang sesat, kita dituduh orang salah, kita dikeji orang. Bersabarlah kita. Kita disalahkan orang, ini salah, itu salah. Yang baik saja yang kita buat, belum tentu orang menerima kita dengan baik. Lagi kita buat yang salah. Baik bagi kita, belum tentu baik untuk orang lain. Betul bagi kita yang kita buat ni betul, baik, belum tentu orang terima yang baik. Lagi kalau kita buat yang tak baik. Lagi kalau kita buat yang salah. Kenapa orang keji kita? Kita sendiri yang buat kita dikeji orang. Kita sendiri yang buat kita ni, orang tak suka dengan kita, orang fitnah kita, orang buat kita sesat. Kerana perilaku kita, kerana perbuatan kita. Orang tuduh kita sesat dah. Mana contohnya tu? Mana contohnya orang kata kita sesat? Kan banyak sekarang kajian syariat, kajian tarekat, kajian hakikat, kajian makrifat, kalam, musyahadah, gaib. 7 tingkatan kaedah kajian ni tidaklah sama. Tujuannya sama. Tujuannya itu baik. Tujuannya kepada Allah. Kajian syariat menuju kepada Allah, kembali kepada Allah. Kaedah kajian tarekat, Allah juga yang ditujunya. Begitu juga hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, ghaib. Ini semuanya dibawa oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Termasuklah fiqh, termasuklah tasyawuf, tauhid, yang mana Rasulullah mengajarkan tauhid 13 tahun lamanya. Islam ni kan agama yang terakhir, keyakinan yang terakhir, last sekali. Sebelum tu kan Hindu dulu. Setelah Hindu, Majusi, Buddha. Setelah Buddha, Nasrani, Kristen. Last sekali terakhir, Islam. Penyempurna agama Hindu, Buddha, Nasrani, mana penyempurnanya tu? Islam. Islam ni agama yang sempurna. Agama yang diridai Allah. Keyakinan yang diridai Allah, yang ditunjuki Allah, yang dijaga oleh Allah, yang dikasihi Allah, yang disayang oleh Allah. Adakah agama Hindu ni tak betul? Agama Hindu ni tak betul? Ada nabinya. Ada nabinya, ada utusan Allah. Hindu ni ada nabinya, ada yang membawanya, ada yang mengajarkannya. Itu utusan Allah, Nabi Allah, Rasulullah. Agama Buddha, nabinya Nabi Musa. Itu juga Rasulullah. Musa kan Rasulullah. Daud Rasulullah. Isa Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Rasul itu juga Rasulullah yang ada pada Nabi Daud, Rasul yang ada pada Nabi Musa, Rasul yang ada pada Nabi Isa, Rasul yang ada pada Nabi Muhammad. Satu itu juga. Itu juga. Rasul yang ada pada Nabi Adam, Rasul yang ada pada Nabi Daud, Musa, Isa, Muhammad. Satu Rasul, bukan banyak. Rasul itu satu. Muhammad pun satu. Musa pun satu.
Daud pun satu. Isa pun satu. Mana agama yang tak ada nabinya tu? Agama yang tak ada nabinya tu mana? Kan banyak agama sekarang kan? Macam-macam nama agama, macam-macam nama kepercayaan. Tapi tak ada nabinya. Yang kita tahu Hindu, Buddha, Nasrani, Nasyarah, Islam. 4 ni yang kita tahu kan. Tapi sekarang ni kan banyak agama. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini penyempurna semua kitab. Dalam kitab Al-Quran ada Injil. Di dalam Al-Quran ada Taurat. Di dalam Al-Quran ada Zabur. Mengapa di dalam Al-Quran ada 3 kitab ni semua? Tengoklah dalam Al-Quran. Ada cerita Nabi Adam. Ada cerita Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Zulkarnain. 25 Nabi ada dalam Al-Quran semua. Kalau Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad saja, maknanya tak adalah cerita Nabi Adam, tak adalah cerita Nabi Musa, tak adalah cerita Nabi Khidir, tak adalah cerita Nabi Isa. Ada ni semua ni. Nabi Muhammad lahir setelah Nabi. Macam mana di dalam Al-Quran ada Adam, Musa, Yahya, Khidir, Isa, Nabi Daud. Dari mana cerita ni diambil ni? Sedangkan Nabi Muhammad beranak lahir setelah Nabi Isa. Kenapa cerita Nabi-Nabi yang lama ni ada semua? Tu di surah Al-Baqarah ada cerita Nabi Adam. Ada surat Yunus. Ada surat Ibrahim. Dari mana datangnya? Kalau Al-Quran ini dibawa oleh Nabi Muhammad, mestinya suratnya surat Muhammad lah. Iqra, surat yang pertama, kan? Cuba tengok dalam Al-Quran tu, surat keberapa tu? Iqra. Bukan di awal. Al-Quran itu surat yang pertama Al-Fatihah. Maknanya semua kitab tu bermula kepada Al-Fatihah. Bunyinya yang lain. Al-Quran itu sudah ada semenjak Nabi Daud. Al-Quran itu sudah ada semenjak Nabi Daud ada. Namanya Taurat. Ketika nabinya Nabi Musa namanya Zabur. Nabi Daud Zabur. Ketika Nabi Musa namanya Taurat. Ketika Nabi Isa namanya Injil. Lahirlah Nabi penyempurna agama-agama ini semua bernama Al-Quran. Itu makanya di Al-Quran semua kumpulan kitab-kitab ini ada di Al-Quran. Jadi Taurat tu, Zabur tu, ayat yang pertama, surah yang pertama Al-Fatihah. Cobalah tengok. Kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, surah yang pertamanya Al-Fatihah. Injil, surah Al-Fatihah, surat yang pertama Al-Fatihah dimulai dengan bismillah. Injil yang asli itu dimulai dengan bismillah. Al-Quran dimulai dengan bismillah. Dari mana ceritanya Nabi Muhammad lahir setelah Nabi Isa? Tapi di Al-Quran ada cerita Nabi Adam. Ada cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Wah, ini Bang Hadi ini tak tahulah, cerita buat-buat aja kata dia.
Dari mana dapat nih cerita nih? Pikirlah sendiri. Nabi Muhammad lahir setelah Nabi Isa. Kata Al-Quran itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada pendapat bahwanya semua cerita-cerita Nabi itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada juga. Ini yang banyak dengar nih. Semua surat daripada Al-Fatihah sampai surat Al-Anas itu semua turun kepada Nabi Muhammad. Maknanya diceritakan semua dari awal Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Ada juga diceritakan semua. Yang pegang kitab Taurat, yang pegang kitab Zabur nih mengatakan kitabnya lah yang paling betul. Agama yang berpegang kepada Zabur nih, agamanya yang paling betul. Agama yang pegang kitab Injil nih mengatakan agamanya yang paling betul, kitabnya yang paling betul. Begitu juga Islam. Mana ada agama tidak membetulkan kitabnya? Mana ada agama yang menyalahkan kitabnya? Mana ada agama yang mengajarkan yang tak baik? Mana ada agama yang mengajarkan yang salah? Ada kan? Semua agama mengajarkan yang baik. Semua agama mengajarkan patuh taat kepada kitab yang sudah dibawa oleh nabinya. Hindu, dia pegang kitabnya, dia tunduk taat kepada ajaran agamanya. Nabi, ada nabinya kan? Kita pun Islam, kemana rujukan kita tu? Kepada kitab kita lah, Al-Quran. Nabi kita, Nabi Muhammad. Jangan pula kita Islam ni pakai kitab yang bukan kitab yang kita punya. Maksudnya rujuklah kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran kan ada ati Allah wa ati Rasul. Ikutilah Allah dan Rasul. Apabila kamu tak jumpa Rasul, jumpalah Nabi. Apabila tak jumpa Nabi, ada tabi'in, ada warasatul anbiya, ada ulama, ada ustaz, ada guru-guru. Yang mana guru-guru ini sanadnya kepada Nabi, kepada Rasul. Sanadnya terus kepada Rasul, terus tabi'in, warasatul anbiya terus. Itu jangan keluar daripada susul galuh ni. Jadi kalau kita mengaji kepada seorang guru, betul-betul guru yang mengikuti, yang ada pondasinya, yang betul-betul berpegang kepada sunnatullah wa sunnah Rasul. Pondasinya, pegangannya kepada Al-Quran. Adapun memakai kitab-kitab yang merujuk kepada Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang merujuk kepada penerangan tafsir Al-Quran. Tak kira dia berbahasa apa. Tafsirnya boleh berbahasa negeri-negeri lain, negara lain. Jangan Al-Qurannya berbahasa negara lain. Al-Quran itu bahasa Arab. Jangan pula ada Al-Quran bahasa lain pula. Tafsirnya boleh berbeza. Tafsirnya boleh dalam bahasa apapun. Tafsir. Faham tafsir? Maknanya alih bahasa. Boleh. Bahasa Al-Quran berbeza dengan bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran itu berbeza. Tafsir bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Al-Quran ditafsirkan ke bahasa Arab. Al-Quran ditafsir, diterjemah ke bahasa Arab. Al-Quran ditafsir, diterjemah kepada bahasa Melayu, kepada bahasa Indonesia, kepada bahasa Inggris,
kepada bahasa-bahasa yang lain banyak di seluruh dunia. Ada Al-Quran, tafsirnya, maknanya, alih bahasanya kepada bahasa Jawa, kepada bahasa Makassar, kepada bahasa Inggris, Yunani, dan banyak lagi negara-negara lain. Kalau di Makassar tuh Lontrak, itu bukan Al-Quran, itu tafsir Al-Quran. Alih bahasanya, makna dari bahasa Al-Quran itu. Jadi bahasa Al-Quran ini sendiri. Al-Quran bukan bahasa Arab, bahasa Al-Quran lah. Ditafsirkan, diterjemahkan bahasa Arab. Bukan Al-Quran itu bahasa Arab. Itu tafsirnya. Al-Quran bukan bahasa Arab. Berbeza. Memang Al-Quran ini, memanglah betul Al-Quran ini diturunkan di tanah Arab. Tapi Al-Quran bukan berbahasa Arab. Bahasa Arab itu yang mengikuti bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu mengikut bahasa Al-Quran. Bukan bahasa Al-Quran itu yang mengikuti bahasa Arab. Arab itu mengambil bahasa Al-Quran. Arab ambil bahasa dia dari bahasa Al-Quran. Jadi adanya bangsa Arab ini dari Al-Quran. Bunyi Arab ini dari bunyi Al-Quran. Itu kan dulu ada Al-Quran baru ada Arab. Mana dulu ada? Mana dulu ada Al-Quran ke Arab dulu ada? Sebab Al-Quran ini bahasa Tuhan. Tentulah ada bahasa Tuhan dulu baru ada bahasa Arab. Mana boleh ada bahasa Arab dulu baru ada bahasa Al-Quran. Bahasa Quran lah dulu ada. Baru ada bahasa Arab. Baru ada bahasa-bahasa yang lainnya. Kalamullah. Itulah dulu ada. Sebab Allah dulu ada. Ini gaduh tak habis-habis. Bangsa ini kata ini yang betul, bangsa ini kata ini yang betul, tafsir dia yang betul. Wah, ini tafsir lama, ini kitab lama, kitab kita yang betul. Yang betul tuh Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang rujukannya kepada Al-Quran, insya Allah betul. Jangan keluar daripada Al-Quran. Adapun penafsirannya, adapun Al-Quran ini ditafsirkan dengan ilmu syariat. Adapun Quran ini ditafsirkan dengan ilmu tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah dan gaib. Cukup di Al-Quran itu. Ada Al-Quran tafsir awam, ada tafsir hawas, ada tafsir hawasul hawas. Begitu. Jadi kalau Al-Quran ditafsirkan oleh orang awam, ikut orang awam lah. Islam awam. Ada tafsir ditafsirkan oleh kaum hawas, ikut Islam hawas lah. Tapi Islam ni tak boleh berpecah-pecah. Sampailah tafsir hawasul hawas mengikut keahlian, kepahaman, keilmuan seseorang yang mentafsirkan Al-Quran itu. Memahami Al-Quran itu. Jangan gaduh. Jangan berperang. Oh, orang hawasul hawas nih dengan orang awam nih. Oh, kau orang apa? Kau suku apa? Kamu kelompok mana awam? Bagi dia. Dia itu yang dia paham. Mengikut orang hawasul hawas pun, ini orang hawasul hawas. Kan berbeza. Kehidupan awam, kehidupan hawas, kehidupan hawasul hawas ini kan berbeza. Golongan, kelompok, tingkatan, peringkat. Manusia ini kan berperingkat-peringkat. Ada tingkatannya. Macam nafsu kan ada tingkatannya. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, malhamah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamillah. Ini kan harus dipahami.
Manalah sama peringkat amarah dengan peringkat mutmainnah. Tak sama. Orang yang di peringkat amarah menafsirkan Al-Quran mengikut nafsunya amarahnya. Seseorang yang berperingkat mutmainnah mentafsirkan Al-Quran itu mengikut nafsu mutmainnah. Orang yang ahli syariat mentafsirkan Al-Quran tidak sama dengan orang hakikat mentafsirkan Al-Quran. Tidak sama. Jadi jangan gaduh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi orang syariat, aku berlindung daripada syaitan yang kena rejam. Orang hakikat tak macam itu mentafsirkannya. Itu ilmu syariat. Orang hakikat menterjemahkannya macam mana pula? Jadi tak payah kita gaduh. Nah, bagi seseorang yang belajar syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah, gaib, tak pernah gaduh. Masa saya duduk di syariat, tafsirnya macam ini. Masa saya duduk di tarekat, tafsirnya macam ini. Masa saya belajar hakikat, tafsirnya macam ini. Masa saya duduk di makrifat, tafsirnya macam ini. Begitu juga kalam, musyahadah dan gaib. Cukup Al-Quran itu. Luas, smart. Berperingkat-peringkat. Semuanya betul. Orang syariat mentafsirkan Al-Quran mengikut keilmuan syariatnya. Orang tarekat mentafsirkan Al-Quran mengikut keilmuan tarekatnya. Di Al-Quran itu kan orang awam juga ada, orang hawas juga ada, orang hawasul hawas juga ada, peringkat Nabi pun ada, peringkat wali pun ada. Apa lagi? Peringkat durjana pun ada, Fir'aun pun ada, Abu Lahab pun ada, Abu Jahal pun ada, Qarun pun ada, Iblis pun ada di Al-Quran itu. Tak ada kah? Cukup. Pengkhianat pun ada, yang pura-pura jadi wali pun ada, pura-pura jadi guru pun ada, pura-pura jadi ustadz pun ada, pura-pura jadi ulama pun ada. Semua. Di mana kita mengetahui yang sebenar-benarnya itu? Ketahuilah tanda-tandanya. Ketahuilah tanda-tandanya. Tanda yang betul kan ada. Tanda yang salah kan ada. Allah kan bagi tanda-tandanya. Tanda kewalian ada, tanda kenabian ada, tanda kerasulan ada, tanda orang baik ada, tanda orang jahat ada, tanda orang Fir'aun pun ada, tanda penipu pun ada, tanda orang ingkar pun ada, tanda nak mati pun ada, tanda nak beranak pun ada, tanda nak malam pun ada. Semua Allah jadikan dengan tanda-tanda, ciri, khas dia ada, nampak. Tanda yang betul tu pun ada. Bukan susah nak tengok yang baik dengan yang salah, yang buruk dengan yang betul. Tak susah. Mana contohnya tu? Mana contoh yang baik tu? Nabi kita. Contoh khusatun hasanah kan sudah ada. Contoh yang buruk pun sudah ada. Mana contoh yang buruk? Fir'aun. Apa susah nak cari tanda ni? Cuma kita saja mana yang kita nak. Kita ni nak duduk yang mana? Contoh yang baik ada. Manusia yang disempurnakan, manusia yang ditunjuki, manusia yang disayang, manusia yang dikasihi, kekasih Allah, Habibullah, Karimullah, Wali Allah, Haqqullah, Rasulullah. Mana manusia yang dilaknat Allah? Fir'aun. Fir'aun laknatullah. Tak ada pengikutnya? Ada. Ada pengikut Nabi? Ada. Begitu juga syariat Rasulullah, tarekat Rasulullah, hakikat Rasulullah, makrifat Rasulullah, kalam Rasulullah, musyahadah Rasulullah, ghaib Rasulullah. Ada. Syariat Fir'aun, tarekat Fir'aun, hakikat Fir'aun, makrifat Fir'aun, kalam Fir'aun, musyahadah Fir'aun, ghaib Fir'aun. Ada. Ilmu Fir'aun ada. Kenapa susah? Tinggal kita nak yang mana. Jalan yang baik itu satu.
Jalan yang buruk tu satu juga. Oh, kita nak macam Nabi, kita nak masuk golongan Nabi, kita masuk golongan hamba-hamba Allah yang reda dan yang diredai. Ini Rasulullah, Nabi kita. Contohlah tu, ikutlah. InsyaAllah sampai. Orang Nasrani, Kristen itu semua, Buddha, Hindu, dia ikut Nabi dia. Dia ikut cara Nabi dia. Nabi yang tunjuki jalan dia. Jangan dikeji itu. Jangan dipersalahkan. Kan banyak firqah-firqah sekarang. Banyak majelis-majelis. Banyak kumpulan-kumpulan. Banyak tarekat. Banyak syariat. Banyak hakikat. Banyak makrifat. Kan banyak. Jangan bercelaru aja semua. Ini tarekat ini dengan tarekat ini gaduh. Tarekat kau tak betul. Tarekat kau salah. Tak macam aku, kata dia. Tarekat pakai sorban dengan tarekat tak pakai sorban gaduh. Yang tarekat pakai sorban boleh datang sini. Yang tak pakai sorban jangan kau datang jumpa aku. Ini apa? Kenapa sorban yang jadi masalah? Coba tarik Islam dia. Kalau orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Ka'bah kiblatnya, Muslim, mukmin, mukminat sebagai saudaranya. Kenapa kita tak terima itu? Kenapa mesti tengok sorban jubah? Kenapa mesti tengok rasnya? Begitukah Rasulullah ajarkan kita? Semua salah. Tengok baju pun jadi salah. Tengok baju, lain saja baju, dah salah dah. Ini tak betul kau punya ni. Sorban hitam, sorban putih, sorban panjang, sorban pendek, ini pun dah jadi masalah. Tak pakai sorban, pakai songkok, ini jadi masalah. Ini lain ni kumpulannya ni. Ini Islam lain. Cina lah, India lah, orang putih lah, orang hitam lah. Tak nak berkawan, tak nak bersaudara. Selalu apa tu? Selalu yang paling sangat kita tahu tu apa tu? Yang keji-mengkejil. Cina. Nampak color merah aja dah anti sangat dah tu. Tengok color merah. Warna merah. Tengok warna merah dah anti dah tu. Dah tak suka tengok color merah. Ni Cina. Kafir. Habis Cina tak ada Islam kah? Cina bina masjid, Cina bikin masjid, buat masjid, ikut Cina lah, cara Cina lah, kaedah Cina lah. Dia buat masjidnya warna merah. Dia suka dengan warna merah. Warna kegembiraan. Kursinya merah, bajunya merah. Kita Melayu tak ada suka warna merah kah? Macam-macam. Kalau Cina buat masjid, ikut kaedah dia, ikut adat istiadat dia, ikut cara dia. Tak adalah macam masjid macam kita. Kita kubahnya, kubah Melayu, kubah Asia. Kalau di Cina sana, mana ada kubahnya bulat. Tradisi dia lah, adat dia lah. Itu Nigeria sana, Rusia, tengoklah masjid di sana. Mana sama dengan kita dekat Malaysia ni? Tak sama, tak serupa. Tak boleh. Salah tu. Islam Rusia, Islam Cina, tak sah. Islam Indon, tak sah. Tak naklah masuk masjid orang. Tak sama dengan masjid kita. Ini kan pemikiran apa ni? Tak smart. Cetek sangat ilmunya. Masuk kedai Cina tak boleh. Duduk kedai Cina pun tak boleh. Tengok kedai Cina pun tak boleh. Haram. Tengok Cina pun haram. Tengok Cina pun haram. Berkawan dengan Cina pun haram. Adakah tengok Cina pun haram juga? Lalu depan Cina pun haram. Masuk rumah Cina pun haram. Cina tak ada Islam kah? Habis Cina tu kata, aku Islam lah Ustaz.
Aku ni Islam, bersyahadat aku ni solat. Tak, kau Cina. Ya Allah, ya Rasulullah. India kan ada Islam juga. Orang hitam pun ada Islam juga. Tak sah Islam dia. Kita je ni Melayu mengaku Islam. Aduh. Bermusuhan aja, hati busuk, hati rosak, pikiran kita tu rosak. Tak habis-habis. Selalu yang nampak Cina, India, kafir. Lain daripada Islam dia panggil kafir. Jadi macam mana ada seorang ustaz, ada seorang ulama yang dia ni mu'alaf, yang ayah mak dia ni dulu bukan Islam. Dia pergi masuk Islam, dia memeluk agama Islam. Habis kita hinakan kafir-kafir. Macam mana seorang ustaz itu yang dia ayah maknya tu dulu bukan Islam? Macam mana rasanya? Kita sudah kecilkan hati orang. Habis kalau orang kafir, luar dari agama kafir tu, orang Nasrani panggil orang yang bukan Nasrani pun kafir juga, kata dia. Orang Buddhis, Buddha yang bukan agama Buddha, dia panggil pun kafir juga. Ingat orang yang agama bukan Islam, dia panggil Islam tu apa? Lagi gila lagi dia panggil kita. Kalau kita mulakan yang tak baik. Nabi kita kan, Islam ni kan ajaran yang paling baik, ajaran yang paling betul. Kasih berkasih, sayang menyayangi, hormat menghormati. Kalau orang tolong kita, bantu kita, ada kedai Cina Muslim, Chinese Muslim food, tak bolehkah makan tu? Tak bolehkah orang Islam makan dekat situ? Chinese Muslim food, Indian Muslim food, tak bolehkah? Kafir kah tu? Haram kah tu? Memanglah kalau yang bukan Islam tu, memanglah mereka ni kotor, sebab dia tak ada junub, kan? Mereka tu tak ada hukum sebagaimana Islam. Kalau campur dengan suami isteri tak boleh. Kalau tak, mandi hadas, mandi junub. Yang di luar Islam tu kan kita khawatirkan dia kotor. Tapi kalau Cina yang Islam, bang, aku ni Muslim bang. Memang aku ni Cina, itu ras aku. Tapi aku ni sembahyang, mengucap 2 kalimah syahadat, aku pergi ke masjid. Kenapa kau orang musuh dengan aku? Tak sedih kita tengok orang cakap macam itu. Sampai masuk rumah dia pun orang tak nak. Kenapa tu? Ada kain merah, kursi dia merah, meja dia merah, baju dia merah. Allergic. Tak suka tengok kalau merah. Apa benda dengan warna merah? Tengok kapal terbang Air Asia, merah kan? Itu yang anti dengan kafir, anti dengan Cina, dia tak nak. Jangan naik Air Asia, kafir punya, Cina. Dapur gas dia kat rumah Hitachi. Dapur gas jenama dia Hitachi. Aircon jenama dia Chuandong. Pakai pula barangan Cina. Kipas angin Cina. Baju ke, seluar ke, kasut ke, cuba tengok tu jenama dia. Made in mana tu kasut? Cina. Anti sangat dengan Cina. Handset, apa tu jenama dia tu? Kata tak nak guna barang kafir, tak nak guna barang Cina. Itu munafik lah bro. Itu munafik tu. Kita di Malaysia ni, Cina tak bayar rotek kah? Cina tak bayar rotek? Cina tak bayar cukai kah? Kemana perginya tu duit tu? Cina, India, orang kafir dia tak bayar rotek kah? Tak bayar cukai? Tak bayar income tax? Kemana pergi duit tu? Jalan tol, bikin jalan, building semua, sekolah, jejantah semua,
Jembatan. Ada tak? Ustaz-ustaz tu yang kata Cina, barangan Cina, boikot Cina kan? Jangan guna jalan tol. Itu duit Cina, duit India, duit orang kafir. Buat jalan tu. Jangan guna jalan. Kau buat jalan kau sendiri. Jalan dekat hutan sana kau. Dan nanti pakai kereta, beli tayar Cina, lim tayar. Munafik. Kereta rosak, tayar rosak, pergi lim tayar. Ustaz munafik. Pasik. Kemana tu? Kereta engkau tu rosak, kemana servis? Workshop siapa pegang sekarang? Semua salahkan Cina, semua salahkan Cina. Tak nak dengan Cina, tapi munafik kan? Kan? Kita ini hidup berkaum-kaum. Kita hidup ni tolong-menolong. Biar dia Cina, biar dia India, biar dia Melayu. Berbaik-baiklah. Tolong-menolong. Selagi orang berbuat baik dengan kita, kita berbuat baik juga kepada mereka. Itu ajaran Islam. Bukan bermusuh-musuhan. Jadi, macam mana kita mengenali diri kita ni? Macam mana mengenali diri kita? Yang diri kita ni sudah pun zahir. Bagaimana kita mengenali diri kita? Yang diri kita ni sudah zahir, sudah wujud, sudah nyata. Diri mana yang nak kita kenali lagi? Kan banyak ilmu mengenal diri. Banyak ilmu yang mengetahui diri. Banyak ilmu yang memahami diri. Diri mana lagi yang nak dipahami? Diri mana lagi yang nak dikenali? Diri mana lagi yang nak dijahirkan? Diri mana lagi yang nak dinyatakan? Diri mana lagi? Diri sudah pun nyata pada diri. Diri sudah zahir pada diri. Diri sudah wujud pada diri. Diri yang tersembunyi sudah pun nyata. Diri yang rahasia sudah pun ada. Diri mana lagi yang nak dinyatakan? Diri Tuhan. Diri Tuhan nak dinyatakan? Yang katakan diri yang terdiri. Diri yang terdiri itu diri yang nyata. Diri yang terdiri, diri yang nyata. Tegak nyatanya diri, itulah diri terdiri. Itu kan istilah saja. Diri yang tersembunyi, diri yang terperi, satu juga itu semua. Diri itu juga, kan diri juga. Diri yang terdiri, diri yang terperi, diri yang tersembunyi, diri. Apa lagi? Yang tak boleh itu menyatakan diri Tuhan pada diri. Tak boleh menyatakan diri Tuhan kepada diri makhluk. Jangan menyatakan diri Tuhan ke diri makhluk. Jangan menzahirkan diri Tuhan ke diri makhluk. Nyata diri Tuhan itu ke diri Tuhanlah. Nyata Tuhan ke Tuhan. Nyata diri Tuhan kepada Tuhan. Jangan nyatakan diri Tuhan kepada kita. Kita ni makhluk. Kita ni diri yang dicipta. Tuhan diri yang menciptakan. Tuhan diri yang menciptakan diri. Tuhan diri yang mencipta diri. Yang zahir. Tuhan menzahirkan diri. Tuhan mencipta diri. Tuhan mewujudkan diri. Tuhan mentajilikan diri. Jadi jangan dizahirkan Tuhan itu pada makhluk. Jangan dinyatakan Tuhan itu pada makhluk. Jangan menyatakan diri Tuhan kepada diri kita. Jangan kau nyatakan aku pada dirimu. Jangan kau wujudkan aku pada diri kamu. Jangan kau nyatakan aku pada diri kamu. Itu kau Tuhan. Itu kau nak jadi Tuhan. Nah, semakin begitulah kalau belajar. Masuk terus halus, kita mulakan dari yang mudah-mudah, kita mulakan dulu yang ringan. Kalau udah malam macam ni, masuk kepada makrifat. Yang boleh kau zahirkan asmaku, yang boleh kau nyatakan asmaku.
Yang boleh kau wujudkan asmaku. Yang boleh kau zahirkan af'alku. Yang boleh kau zahirkan, yang boleh kau nyatakan af'alku. Yang boleh kau wujudkan af'alku, sifatku dan zatku. Itu boleh wujud pada kamu. Sebab aku tidak berasma. Sebab aku tidak beraf'al. Sebab aku tidak bersifat dan tidak berzat. Kenapa aku tidak berasma, tidak beraf'al, tidak bersifat, tidak berzat? Aku menciptakan asma. Aku menzahirkan asma. Aku menciptakan af'al. Aku menzahirkan af'al, mewujudkan af'al, sifat dan zat. Mana zatku itu rahasia. Zat Tuhan itu rahasia. Itu zat Tuhan. Mana tubuh zahirku? Muhammad. Mana Muhammad tu? Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad tu? Daripada Adam, anak cucu Adam. Jadi Adam tu tubuh kasarnya Muhammad. Jadi Adam itu tubuh kasar, tubuh muhaddasnya Muhammad, tubuh zahirnya, tubuh kenyataannya, tubuh jasmaninya Muhammad. Itulah Adam. Adam tu siapa? Adam tu siapa? Kau inilah. Yang berasma Adam, yang beraf'al Adam, yang bersifat Adam, yang berzat Adam. Mana zatnya tu? Rahasia Adam. Mana af'al, mana perbuatan Adam tu? Rasul. Jangan tanya pula mana Adam tu lagi. Yang tercogok ni lah. Apa lagi? Yang bersyariat, yang bertarekat, yang berhakikat, yang bermakrifat, yang berkalam, yang bermusyahadah, yang insyaallah ghaib. Itulah Adam. Sempurnalah Adam ni. Sempurnalah Adam ni. Kenapa sempurna Adam ni? Asma, af'al, sifat, zat. Tanah, air, api, angin. Kiri, kanan, muka, belakang. Utara, timur, selatan, barat. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sempurna Adam ni. Makhluk yang sempurna di dunia ini tak ada lain kecuali Adam, manusia, insan. Itulah yang dizahirkan Allah. Itulah yang diwujudkan Allah. Nah, maka dalam kajian diri, Adam, balik lagi kajian yang sudah-sudah tu. Adam zahir kerana asma Muhammad. Adam zahir kerana af'al Muhammad. Adam zahir kerana sifat Muhammad. Adam zahir kerana zat Muhammad. Muhammad zahir kerana sifatullah lah. Muhammad zahir af'alullah. Muhammad zahir sifatullah. Muhammad zahir zatullah. Nah, asma Allah ni siapa? Rabbul Alamin. Af'alullah ni siapa? Rabbul Alamin. Sifatullah ni siapa? Rabbul Alamin. Zatullah ni siapa? Rabbul Alamin. Rabbul Alamin ni satu kepada Rabbul Izzati. Kalau sudah ke Rabbul Izzati, di sinilah ada sempadan. Di sinilah berlaku had. Jangan melampaui batas Rabbul Izzati. Zat atas zat. Tuhan sekalian zat. Zatnya zat. Itu sudah terlebih laisa kamislihi syai'un. Rabbul Alamin sudah laisa kamislihi syai'un. Rabbul Izzati
Dikatakan laisa pun sudah tak boleh lagi. Laisa kamislihin pun bukan lagi. Tak boleh sebut laisa kamislihin syai'un lagi. Bukanlah boleh yang dicapai dengan ilmu. Bukanlah boleh dicapai dengan akal pikiran. Dengan apapun tak boleh dicapai. Dengan apapun tak boleh dikaji lagi. Sebab terlebih laisa. Sampai-sampai tak boleh lagi dikatakan laisa lagi. Kalau masih sebut laisa lagi masih boleh dikaji. Kalau masih bunyi laisa, masih ada tu. Masih berwujud lagi. Sebut laisa pun sudah tak boleh. Itu sudah di bab gaib. Saya tak akan buka di bab gaib ini kalau di khalayak ramai. Kalau di media, saya tak akan buka. Sebab bab gaib ini sudah tidak lagi mengkaji asma. Sudah tidak mengkaji af'al. Sudah tidak mengkaji sifat dan zat. Bahasanya pun sudah berbeza. Bukan bahasa kamu, aku, dia, saya, bukan. Itu semua baharu. Itu semua muhaddas. Kajian gaib ini kajian kadim. Itu bab gaib. Kalau musyahadah, itu pun sudah halus, teramat halus. Sudah banyak bahasa kias. Tak direct lah. Kalau bahasa musyahadah ini banyak sekali kiasnya. Sebab mantiknya sangat tinggi, sangat halus. Kalau di bab musyahadah ini banyak pakai bahasa mantik, bahasa perumpamaan. Bukan Tuhan yang diumpamakan. Bukan Tuhan yang diumpamakan, tapi bahasa umpama untuk mengambil paham. Di bab makrifat saja itu sudah sangat halus. Di bab makrifat pun sudah tidak menceritakan asma lagi. Sudah tidak menceritakan jirim, sudah tak mengkaji jirim, jisim sudah tak mengkaji. Ma'rifatullah ya. Ma'rifatullah sudah tidak mengkaji asma, af'al, sifat, zat. Itu makanya kalau di kajian makrifat ini dia sudah meminta usia, minta umur. Kalau sudah masuk di bab ma'rifatullah. Kalau syariat, ada syariat, ada syariat kajian syariat, ada syariat kajian tarekat, syariat hakikat, syariat makrifat. Di ilmu, di kaedah syariat ada makrifat. Makrifatnya syariat. Ada. Di kajian syariat ada makrifat. Di kaedah syariat ada makrifat. Di kajian syariat ada hakikat. Di kajian syariat ada tarekat. Ada. Syariat itu ada tarekatnya. Syariat itu ada hakikatnya, syariat itu ada makrifatnya. Tapi itu semua masuk di syariat. Itu bukan makrifat. Itu makrifatnya syariat. Bukan kaidah makrifat itu. Kan banyak sekarang guru-guru makrifat nih, banyak yang mengajarkan makrifat. Itu makrifatnya syariat. Bukan makrifatnya makrifat. Kalau makrifatullah, dia tak berbunyi Allah. Menyebutkan Allah itu bukan Allah. Sebab Allah itu bunyi. Alif, lam, lam, ha itu bunyi. Sebutan, panggilan. Sebut. Itu jirim, itu jisim. Jadi kalau ada guru bercerita, mengkaji, mengatakan Tuhan itu Allah, atau mengatakan Tuhan itu Tuhan, itu bukan makrifat. Bukan kaidah makrifat yang mengatakan Allah itu Tuhan. Itu syariat. Kan banyak guru sekarang nih, banyak guru makrifat, banyak guru hakikat, banyak guru tarekat, banyak guru syariat. Yang tarekat, ada tarekatnya syariat. Ada tarekatnya hakikat, ada tarekatnya makrifat. Jadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat ini syariat bagian.
Di dalam kaidah syariat ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Di dalam tarekat ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Di dalam makrifat ada syariat, ada tarekatnya. Makrifat yang di atas ni dengan makrifat yang di bawah ni berbeza. Makrifat yang syariat itu mengkaji asma, mengkaji af'al, mengkaji sifat, mengkaji zat. Makrifat syariat, dia masih berhuruf lagi. Dia masih mengajarkan awaluddin ma'rifatullah. Ini orang belum kenal Allah. Makrifat syariat, makrifat yang bawah, makrifat yang mula-mula, ma'rifatullah yang awal. Contohnya makrifat yang syariat, makrifat yang di bawah ni. Dia kata apa? Wujud, qidam, baqa, mufatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi. Ini makrifat yang di bawah. Ini makrifatnya syariat. Bukan makrifat yang makrifat. Kalau makrifat yang musyahadah ni, makrifat kalam, musyahadah gaib ini tak macam itu. Sebab apa? Makrifat ni, makrifatullah ni yang di atas ni, makrifat yang musyahadah. Mana boleh Allah itu berhuruf? Mana boleh Tuhan itu berhuruf? Huruf bukan Tuhan, sebutan bukan Tuhan. Allah bukan Tuhan. Allah itu nama Tuhan. Allah itu sebut Tuhan. Allah itu pemanggil Tuhan. Namanya Tuhan, bukan Tuhan itu. Kalau di makrifat yang atas ni, ini kan mesti tahu, mesti paham nih. Kalau makrifat syariat ini, makrifat yang di bawah ini, dia mengenal Tuhan, bersama-sama Tuhan, menilik, memandang Tuhan, melihat dirinya, itulah melihat Tuhan. Kalau makrifat syariat, berjumpa dengan Tuhan, berkata-kata dengan Tuhan, menyembah Tuhan, mengingat Tuhan. Ini makrifat yang syariat. Berkata-kata dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ini kita tak boleh keji ilmu orang, itu yang dia faham. Berzikir, itu makrifat syariat. Berzikir, mensucikan diri, mengingat diri, menilik diri, melihat diri, kan? Itu makrifat syariat. Kan banyak tu. Dia kata dengan ilmu makrifat ni boleh berjumpa Tuhan, kan? Boleh memandang Tuhan, boleh melihat Tuhan. Macam mana caranya? Tengok dirilah, kata dia. Siapa yang sudah jumpa dirinya dah jumpa dengan Tuhan. Tengok diri dia, tengok muka dia tu. Kata dia macam itulah Tuhan. Macam mana bang kalau kita ni, macam mana kau nak tengok Tuhan? Tengok cermin lah, kata dia. Sembahyang tengok cermin, berzikir tengok cermin, cari-cari diri tak jumpa, ambil cermin, kata dia. Tengok cermin. Sembahyang pun dia berhadapan dengan cermin. Dah ditipu dia, dah kena tipu. Nak jumpa diri, tengok di cermin. Habis kalau orang buta? Kalau orang buta macam mana nak tengok cermin? Tak jumpa dirilah. Kenapa ilmu kau ni kepada orang buta tak boleh? Kalau orang celik nak jumpa diri, tengok cermin lah. Kalau orang buta tak ada mata, tak boleh tengok. Nak tengok di mana? Tengok cermin juga. Ilmu cetek lah. Itu gagal ilmu kau. Adakah ilmu kau dengan untuk orang buta saja, untuk orang celik aja? Habis makrifat ni untuk orang celik aja? Orang buta tak boleh makrifat?
Habis kalau muridnya ada yang buta, kau nak suruh macam mana? Suruh tengok cermin juga? Aku buta lah bang. Orang buta macam mana? Macam zikir nafas, itu makrifat syariat. Zikir nafas, zikir hati, zikir apa? Zikir tajalli, zikir mata, zikir telinga, zikir nafas, anfas, tanafas, nufus, semua itu makrifat syariat. Zikir nafas, zikir hati, zikir bunyi, zikir jantung. Kalau ada zikir hati mesti ada zikir jantung, zikir ginjal, zikir mata, kan? Zikir nafas, Allah, zikir nafas. Ini zikir nafas ni, nafas berzikir kah? Macam mana ni? Macam mana zikir nafas ni? Zikir hati, hati berzikir kah? Zikir nafas, bunyinya Allah. Nafas itu bunyi Allah. Kalau orang tidur? Itulah buktinya kalau nafas ini tidak berbunyi. Nafas itu tak berbunyi. Nafas itu tak naik, nafas itu tak naik, tak turun. Nafas itu tidak naik, tidak turun, tidak keluar, tidak masuk. Nafas tak ada bunyi apa-apa dah. Cubalah orang tidur tu, bila dia naikkan, bila dia turunkan, bila dia keluarkan, bila dia masukkan. Orang tidur, siapa yang naikkan nafas dia? Siapa yang turunkan? Kata nafas ni kita naikkan, kita turunkan, kan? Orang tidur siapa yang naikkan? Orang tidurlah. Dia pandai naik sendiri, dia pandai turun sendiri. Jadi nafas tu bukan naik, bukan turun, bukan keluar, bukan masuk. Bukan. Tak payah kau keluarkan pun dia keluar sendiri. Tak payah dimasukkan dia masuk sendiri. Tak payah dinaikkan dia naik sendiri. Tak payah diturunkan pun turun sendiri. Nafas tu dah macam itu. Kalau roh macam mana? Roh tidak di luar, tidak di dalam. Tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam jasad, tidak di luar jasad. Kalau tidak di dalam, tidak di luar, macam mana menariknya tu? Kan ada yang cakap, roh ni malaikat yang tarik keluar, dicabut rohnya. Betul lah. Yang ditarik tu, yang boleh ditarik tu, benda. Bahasa tarik ni, macam mana? Roh tu macam tali kan ditarik? Ini ditarik napasnya, dikeluarkan napasnya. Yang dikeluarkan tu dari dalam, ditarik keluar. Ini ada malaikat datang nak tarik roh lah, nak ambil roh. Kan ada tu ustaz-ustaz bercerita, guru-guru bercerita. Ada malaikat yang tarik roh, ada malaikat yang cabut roh. Ini roh ni macam mana? Roh ini rupanya macam mana, bendanya macam mana, kenapa main tarik-tarik? Roh tak boleh ditarik, roh tak boleh dicabut. Ingat roh ni pokok kah? Main cabut-cabut aja kau. Roh bukan pokok, bukan benda. Inilah tak paham roh, bercerita aja, bercelaru aja. Dari mana kau cakap roh ni boleh ditarik-tarik? Ini siapa yang cakap? Malaikat boleh tarik roh kah? Malaikat mana yang cabut roh? Siapa yang boleh cabut roh ni? Malaikat boleh cabut roh kah? Boleh ambil roh orang? Roh itu bukan malaikat yang tanam, bukan malaikat yang bagi.
roh itu bukan malaikat yang tanam, bukan malaikat yang bagi, apa pula malaikat yang cabut pula. Kata guru makrifat, ada pula roh dicabut. Senang gak cabut-cabut roh ni? Ini roh ni, kalau di dalam Al-Quran, maka kami tiupkan roh kami. Siapa tu yang meniupkan roh tu? Malaikat kah? Malaikat kah yang letak roh di jasad ni? Sejak bila malaikat tahu tentang roh ni? Sejak bila? Tak ada cerita malaikat ni tak tahu tentang roh ni. Tak ada urusan malaikat. Roh bukan urusan malaikat. Yang ditarik malaikat tu, yang diambil malaikat tu jiwa, nyawa. Yang diambil malaikat tu jiwa, nyawa. Roh ni, roh jasad ini tak boleh berpisah. Roh jasad ini tak boleh berpisah. Di dalam kubur pun roh itu masih ada lagi. Kan ada siksa kubur tak? Ada tak siksa kubur? Kalau tak ada roh, macam mana nak merasakan siksa? Hidup tak dalam kubur tu? Hidup tak? Dalam kubur hidup tak? Mana boleh manusia tu merasakan kalau tak ada roh? Dalam kubur tu roh masih ada. Roh ni bungkusnya nyawa. Rumah roh tu nyawa. Nyawa ni bungkusnya nafas. Dibuka nafas tu, melompatlah nyawa ni. Itu yang mati. Jadi mati itu bukan roh yang keluar. Ini guru-guru ni roh lah kena cabut, roh lah keluar. Tapi itulah pengetahuan dia, itulah yang tahu dia. Jangan marah, jangan keji. Tak apa. Kalau kau kata roh keluar dari badan kau, dari jasad kau, kau cakaplah tu. Roh aku tak ada keluar masuk dah. Ini roh keluar masuk. Mimpi dia kata roh keluar. Kalau roh keluar dari badan kau, tak ada. Mimpi dia kata roh dia keluar. Roh dia berjalan. Kalau kau mimpi roh kau keluar dari jasad kau, hancur. Itu para wali-wali Allah, para guru-guru terdahulu, apabila jasadnya, rohnya masih ada di jasadnya itu tak akan busuk. Jasadnya tak akan hancur. Apabila berpisah roh dengan jasad, itu yang rosak jasad tu. Ditinggalkan roh jasad tu. Jadi roh ni kuasa Allah. Hanya Allah yang boleh mengambilnya kembali. Roh ni urusannya kepada Allah. Urusan Tuhan. Tak ada urusan malaikat dah. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat untuk dimatikan. Untuk dimatikan. Bukan rohnya yang dicabut. Roh tak boleh dicabut. Nyawa, jiwa. Dibuka tu nafasnya tu. Tengoklah orang sakaratul maut tu. Sesak tak nafas dia? Semput tak? Itu dibuka nafasnya. Terbuka nafas ni. Terbuka nafas. Keluarlah jiwa tu. Nyawa tu melompatlah. Bukan roh. Orang jenazah ni, orang yang mati ni sudah tak ada nafasnya, sudah terbuka nafasnya. Orang mati sudah terbuka nafasnya, lepas sudah jiwanya ni, nyawanya ni sudah tak ada. Itu ada riwayat mengatakan masa dia dimandikan, masa orang banyak tu, dia mengetahui lagi. Dia tahu tu orang ramai, dia dibawa ke kubur, dia tahu. Itu kan maknanya rohnya masih ada sama dia. Di alam barzah pun roh itu masih ada lagi di jasad. Di alam masyar, di yaumil masyar, roh itu masih ada pada jasad. Di neraka, roh itu masih ada pada jasad. Di surga, roh itu masih bersama jasad. Itulah merasakan nikmatnya surga.
Di neraka, roh itu masih ada. Itulah dia merasakan siksa neraka itu. Karena perbuatan jasad, roh pun menerima padanya. Roh ini datang daripada aku. Karena kau jasad, roh pun menderita. Roh pun menanggung akibatnya. Karena jasad yang tak mengenali roh ini. Durjana jasad ni, kotor, busuk. Karena kau jasad, aku pun menerima, kata roh ni. Jadi kalau roh yang sudah meninggalkan jasad tu sudah melampaui batas jasad ni, ditinggalkannya. Tapi kalau ada guru-guru makrifat mengajarkan roh ni boleh dicabut dari jasad ni, itu aku tak tahulah dari mana dia dapat tu. Macam mana yang di dalam kubur tu merasakan siksa kubur kalau tak ada rohnya? Yang merasa ni siapa? Kita kah? Jasad kah yang merasa ni? Yang boleh melihat ini jasad kah? Mata kah yang boleh melihat? Mata ni kalau tak ada roh boleh fungsi kah? Ada ke function dia? Telinga ni boleh mendengar kah kalau tak ada roh? Kulit kita ni boleh merasa tak? Boleh berjalan kah kaki kita ni kalau rohnya tak ada? Percaya tak ada siksa kubur tu? Percaya tak? Yakin tak ada? Kalau tak ada roh dalam kubur tu, jasad, roh ni satu. Jasad, roh satu. Esa. Dekat dia tak bersentuhan, jauh dia tak bercerai. Selamanya sampai yaumil masar, roh jasad tak boleh berpisah. Itu sudah kudrat iradat Allah. Itu sudah kuasa Allah. Aku tak tahulah ulama ustaz ni menceritakan macam mana. Sebab engkau tak pernah mati. Kalau kau pernah mati, kau faham cerita ni. Kau tahu kajian ni. Kalau dia belum belajar gaib lagi, belum sampai peringkat gaib, tak faham cerita ni tak? Diambil malaikat, dicabut rohnya oleh malaikat. Mana boleh malaikat mencabut roh? Banyak guru-guru menceritakan, ustaz-ustaz menceritakan, malaikat pencabut roh. Malaikat mencabut nyawa, jiwa, bukan roh yang dicabut. Habis kalau roh dicabut, 2 kalilah dimasukkan. Siapa lagi yang masukkan? Malaikat lagi. Ada ke roh keluar masuk. Macam TV aja, hidup mati. Itu makanya boleh dihidupkan lagi. Makanya esok kami hidupkan kau lagi. Yang boleh masuk tu jiwa, nyawa. Itu yang boleh masuk, keluar masuk. Kalau roh tak boleh keluar masuk. Kalau malaikat sudah ambil roh, habis yang masukkan lagi siapa? Malaikat lagi. Oh. Habis kalau roh, malaikat ada roh tak? Malaikat ada roh tak? Ada juga ustaz yang menceritakan tu, habis tu katanya dari cabutnya semua roh orang, tinggal dia seorang tukang cabut, dia pula cabut diri dia sendiri. Sudah malaikat ni kan tukang cabut roh. Ya kan tak? Ya tak? Udah dicabutnya roh orang semua, tinggal dia sendiri. Siapa yang cabut dia? Dia cabut rohnya sendiri kan? Nih. Gunalah akal. Ada pula cabut roh sendiri. Roh ini kudrat iradat Allah. Roh ini rahasia Allah. Roh ini kuasa Allah. Tak ada yang lain kecuali Allah. Roh ini dalam genggaman Allah, dalam kuasa Allah. Kudrat iradat Allah, rahasia Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Malaikat pun tak tahu hal roh ni. Hal keadaan roh ni malaikat pun tak tahu. Tak ada satu pun yang tahu hal keadaan roh. Kata nak belajar musyahadah gaib. Kalau bab ni guru makrifat tak faham. Ini bukan peringkat makrifat. Kalau ada guru-guru makrifat yang mengatakan roh ini boleh dicabut malaikat, aku tak tahu dia belajarnya di mana. Mana hadisnya?
Bukan roh yang dicabut. Roh tak boleh dicabut. Bahasa dicabut ni pokok. Roh bukan pokok. Roh ni sifatnya kadim, rahasia, syir. Hanya Allah. Hanya Allah. Malaikat tak boleh. Roh ni rahasia. Bukan urusan malaikat. Mana ada malaikat boleh cabut-cabut roh ni? Cubalah, yakin tak dalam kubur tu ada siksa kubur? Ada siksa yaumil mahsyar? Ha? Ada tak? Siksa neraka ada tak? Ini bermakna jasad roh ni masih lagi satu. Di alam barzah pun, di alam barzah itu jasad roh satu. Kalau dia dikubur tu, kalau dia di alam barzah tu, dia suka, dia senang, dia rasa nikmat. Maknanya roh tu masih ada pada jasad lagi. Dia tersiksa, dia susah, dia menderita di alam barzah tu, roh jasadnya masih ada lagi. Siapa yang merasa nih? Yang melihat, yang mendengar? Siapa? Roh lah. Itulah roh ini. Roh ini sudah diambil persaksiannya, ya. Roh ini kan kami tiupkan roh kan? Maka dia kajiannya sampai kembali lagi kepada jadi roh ini boleh bawa jasad. Jadi jasad yang mana yang boleh dibawa roh ini kembali ke Tuhannya? Burung terbang bersama sangkarnya sekali. Keris itu pergi dengan sarungnya sekali. Zahir batin kembali kepada Tuhannya. Zahir batin kembali kepada Rabbul Alamin. Jadi amanah kembali kepada empunya amanah. Diri kembali kepada empunya diri. Jadi jasad zahir ni daripada Nur Muhammad. Roh ini daripada Nur Allah.